Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Kristina binti Hashim, Nokat Matrix J02 SPP 22F006 daripada Kolej Komuniti Ledang ingin membentangkan topik 5 komunikasi di tempat kerja kelas SPP 30133 Asas Komunikasi Perniagaan. Tujuan komunikasi di tempat kerja yang pertama, dapat mempelajari atau mengajar sesuatu baru kepada pekerja lain. Kedua, mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Ketiga, dapat berkomunikasi baik dengan rakan sekerja. Keempat, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Kelima, membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu projek atau tugasan. Yang terakhir, dapat mengeratkan silaturahim antara rakan di tempat kerja tidak kira agama atau bangsa. Struktur organisasi formal. Suatu sistem atau jaringan formal menunjukkan bagaimana aktiviti organisasi dibahagi, dikumpul dan diselaraskan. Menggambarkan hubungan di antara pelbagai tahap pengurusan. Ketiga, membentuk struktur linin dan staf melalui carta organisasi. Terdapat dua ciri-ciri struktur organisasi formal. Yang pertama, organisasi kompleks. Teks yang berisi tahap-tahap dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan terdapat keterangan yang menjadikan teks prosedur tersebut kompleks. Yang kedua, organisasi berpusat. Kuasa membuat keputusan tertentu terletak pada pengurusan peringkat atasan. Saluran komunikasi formal. Komunikasi secara menegak. Komunikasi ke bawah. Pertama, aliran maklumat dari peringkat atasan ke peringkat bawah dalam organisasi. Kedua, wujud dalam organisasi autokratik. Tiga, wujud masalah sukar memahami mesej yang ingin disampaikan oleh pihak atasan. Contoh polisi, arahan, maklum balas, prosedur syarikat. Yang kedua, komunikasi ke atas. Yang pertama, maklumat dari pihak bawahan ke peringkat atasan. Yang kedua, aliran komunikasi diganggu oleh masalah persekaran, contohnya maklum balas cadangan, info pelanggan. Rangkaian komunikasi formal. Saluran formal wujud dalam bentuk komunikasi rasmi seperti yang ada dalam peta organisasi dan disebutkan dalam penerangan jabatan. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik selain dikenali sebagai saluran institusi. Ia juga penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja khususnya dalam sistem organisasi. Komunikasi formal terbahagi kepada tiga, iaitu rantai. Puan-tuan boleh tengok ini adalah contoh gambar bagaimana pola-pola komunikasi berfungsi. Rangkaian komunikasi formal. Saluran formal wujud dalam bentuk komunikasi rasmi seperti yang ada dalam peta organisasi dan disebutkan dalam penerangan jabatan. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang tersusun dengan baik selain dikenali sebagai saluran institusi. Ia juga penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja khususnya dalam sistem organisasi. Komunikasi formal terbahagi kepada tiga, iaitu rantai. Jenis saluran komunikasi formal. Yang pertama, rangkaian rantai. Penyampaian maklumat adalah sederhana, ketepatan maklumat paling tinggi, tidak mewujudkan pemimpin. Yang kedua, rangkaian roda. Komunikasi yang lebih cepat dan tepat, mewujudkan seorang pemimpin, idea dan maklumat kurang diperolehi. Yang ketiga, rangkaian semua saluran. Cepat tetapi ketepatan maklumat adalah kurang. Kedua, ketidakadaan pemimpin mengherutkan penyampaian maklumat. Kebaikan dan keburukan struktur organisasi formal. Kebaikan yang pertama, saluran komunikasi jelas. Kedua, individu tahu tentang tugas dan kedudukan. Ketiga, menggunakan pendekatan logikal atau rasional dengan menegaskan perkhususan tugas, prosedur kerja yang sama dan rangkaian arahan. Keburukan. Yang pertama, memberi sedikit peluang atau tidak memberi langsung kepada individu meluah pandangan tentang objektif dan tujuan organisasi. Kedua, keperluan psikologi kaki tangan tidak dipenuhi secara terancang tetapi secara kebetulan. Ketiga,
ketiga, menyebabkan pengasingan kumpulan dan tidak merangsang kaki tangan secara kreatif. Saluran komunikasi tidak formal, ia wujud di mana-mana sahaja dan terkenal dengan kabar angin, mengandungi maklumat yang tidak sah. 4 kemungkinan jenis komunikasi tidak formal. Yang pertama, sistem serantai, sistem mengumpat, sistem kebarangkalian dan sistem gugusan. Jenis saluran komunikasi tidak formal. Yang pertama, sistem serantai. Maklumat mengalir dari seorang ke seorang yang lain. Ia dianggap paling tidak tepat. Yang kedua, sistem mengumpat. Maklumat menarik tapi tidak berkaitan dengan kerja. Berkesan jika penyampainya menyampaikan maklumat yang jujur. Yang ketiga, sistem kebarangkalian. Pemberitahu maklumat dilakukan secara rawak. Maklumat agak menarik tapi tidak penting. Jenis saluran komunikasi tidak formal. Sistem gugusan dikenal sebagai rangkaian kelompok, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi. Individu berhubung tepi kebaikan dan keburukan struktur organisasi tidak formal. Kebaikannya adalah maklumat lebih tepat dari struktur bulatan. Maklumat yang dipindahkan lebih tepat dan berkurang berlaku kerosakan. Merupakan tempat luahan rasa, mempengaruhi persekitaran. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.